Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya harap kamu semua sihat. Jaga diri kamu, jangan keluar ke mana-mana kalau tiada apa-apa yang memerlukan. Okay, baik, hari ini kita akan melihat tajuk pembelajaran kita Bahasa Melayu Tahun 3 Masyarakat Prihatin. Baik. Kamu boleh rujuk di dalam buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 di muka surat 82. Pada hari ini, kita akan melihat kepada dua perkara. Perkara yang pertama, kita akan melihat menulis karangan berdasarkan gambar dan juga frasa. Ini yang kita akan lakukan pada hari ini. Tetapi sebelum kamu menulis karangan, kita akan menghasilkan kerangka dan penulisan karangan dahulu. Baik, kita akan menghasilkan kerangka dan penulisan karangan. Okey, sama ada ia berbentuk naratif ataupun bukan naratif. Yang mana saya akan bimbing kamu bagaimana untuk melaksanakannya. Okey, sebelum kita melaksanakan, sebelum kita menulis sesuatu karangan, kamu ada beberapa perkara yang perlu kamu laksanakan, yang perlu kamu tahu. Yang pertamanya, kamu kena fahami kehendak soalan sebelum menulis karangan. Okey, kamu kena ingat ya. Kamu kena fahami kehendak soalan. Okey, itu yang pertama kamu kena tahu. Yang pertama, kamu kena fahami kehendak soalan. Yang keduanya, bila kamu dah kenal pasti kehendak soalan, dah faham, dah tahu apa kehendak soalan, barulah kamu boleh menulis kerangka karangan. Okey, ini yang nombor dua. Okey. Dalam rangka karangan, ada 3 perkara yang perlu diambil berat. Yang pertama, dalam sebuah kerangka karangan mesti ada pendahuluan. Apa itu pendahuluan? Okey, pendahuluan ini dia menceritakan sesuatu. Maksud yang paling mudah, dia nak memperkenalkan sesuatu tajuk. Dia nak cerita sesuatu tajuk. Dia nak memperkenalkan tajuk tu. Kenapa kamu nak tulis cerita tu? Persoalan dekat sini lah. Kenapa kamu nak tulis cerita tu? Mungkin ada sebab lah. Okay, contohnya, kamu hari ni kamu dapat lihat contohnya bunyi ambulan. Ambulan berbunyi kan, membawa pesakit. Okay. So, kamu dengar bunyi ambulan. Oh, kamu nak bercerita tentang ambulan membawa pesakit. Bunyi ambulan. Lepas tu kamu boleh bercerita secara lebih dalam lagi. Okey. Tadi contoh macam bunyi ambulan. Okay. Sekarang isi penting. Okey, biasanya isi penting ini mengandungi 3 hingga 5 isi penting. Mengandungi 3 hingga 5 isi penting. Tetapi untuk tahap kamu ni, tahap pertama, darjah 3 ni, saya rasa cukup sehingga 2 ataupun 3, cukup 2 hingga 3 sahaja isi penting. Okey, nanti bila darjah 4, darjah 5 kita akan tambah isi penting. Setiap isi penting mewakili satu perenggan. Maksudnya satu isi penting, satu perenggan. Okey. Satu isi sama dengan satu perenggan. Okey, satu isi sama dengan satu perenggan. Okey, baik. Itu isi penting. Yang kedua, biasanya okey, sebelum kita berpindah pada penuntut, biasanya isi penting ni menceritakan tentang apa yang berlaku seterusnya. Okey, sebagai contohlah tadi, kita dengar tentang bunyi ambulan. Kat sini kita dengar bunyi ambulan. So dekat sini, maka dekat sini pula, kamu ceritakan, okey, kenapa ambulan tu datang kat tempat kamu. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, dia datang tu dia buat apa? Dia membawa pesakit ke? Okey. Yang ketiganya, kalau dia datang bawa pesakit apa? Contoh macam itulah. Okey. Dan yang terakhir, untuk kita melaksanakan peringatan akhir, biasanya kita akan tulis penutup. Penutup ni adalah kesimpulan keseluruhan cerita. Okey, kalau tadi ambulan datang kat rumah. Yang keduanya, dia datang kenapa? Dia bawa untuk membawa penyakit ke hospital. Lepas tu dia datang pukul berapa? Lepas tu dia bawa pesakit tu ke mana contohnya. So dan
penutup pula, okey, kamu ceritakan apa yang berlaku, apa keseluruhan, apa kesudahan cerita tersebut. Contohnya, yang bila datang bawa pesakit itu pun berjaya dibawa ke hospital dengan selamatnya. Contoh itu. Macam itulah cerita dia. Bagaimana kita nak merangka sesebuah cerita berdasarkan kerangka karangan. Okey. Kenapa kita perlu perkenalkan? Kenapa kita perlu laksanakan? Kenapa kita perlu buat kerangka karangan? Supaya tapi ingat lagi kita dah belajar pada hari itu. Kenapa kita menulis kerangka karangan? Supaya yang pertama, kita nak susun atau cerita itu lebih menarik, lebih teratur. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak memperkenalkan idea-idea kita supaya idea kita tidak berlaku pengulangan. Bila kita ada kerangka karangan, idea kita tu akan tersusun dan insya-Allah takkan ada pengulangan idea. Maksud pengulangan idea, contohnya perenggan kedua dah cerita yang sama, perenggan ketiga pun kamu cerita yang sama seperti perenggan kedua. Sebab apa? Itulah yang berlaku pengulangan dan disebabkan kerana kita tiada kerangka karangan. Okey. Dan adanya juga kerangka karangan, ia akan memudahkan kita melaksanakan ataupun membuat ataupun menulis karangan dengan baik. Okey, ini yang kita akan lihat pada hari ini. Okey, yang pertama, sebelum kita lihat lebih lanjut, okey, dalam nak buat karangan tadi, kita telah bincangkan. Dalam menulis karangan, kita kena bincangkan. Yang pertama, kita kena kenali, kita kena fahami kehendak soalan. Okey, kamu kena dekat sini. Kamu kena fahami kehendak soalan. Okey, dekat sini, apa kehendak soalannya? Siapa boleh bantu saya mencari apa kehendak soalannya? Okey, kamu bagaimana nak tahu, bagaimana nak mencari kehendak soalan? Kamu kena lihat dalam gambar rajah. Okey, kamu kena baca, kamu kena lihat dalam gambar rajah. Okey, baik. Okey, saya berikan berapa saat, berapa minit pada kamu untuk kamu baca. Okey, baik. Saya harap kamu dah dapat baca kan? Okey. Maka dekat sini yang pertama, kena fahami kehendak soalan. Okey, apa kehendak soalan dekat sini? Sebelum kamu nak menulis karangan. Di mana kehendak soalannya? Ya. Bagi yang berjumpa, yang dapat tahniah. Bagi yang tak dapat mencari kehendak soalan, okey, di sini kehendak soalannya. Okey. Ini adalah kehendak soalannya. Yang mana kehendak soalannya? Murid menulis karangan berdasarkan gambar dan juga frasa. Okey. Itu adalah kehendak soalan. Yang mana kamu kena menulis karangan berdasarkan gambar dan frasa. Okey, itu adalah kehendak soalan. So, maka dekat sini kamu kena menulis karangan tentang apa? Okey. Baik. Kita berpindah pula, apa yang cerita yang kamu nak tulis sebenarnya? Okey. Itu yang persoalan dekat sini. Kadang-kadang soalan minta lain, kamu tulis lain. Itu masalahnya. Kerana apa? Masalah ini wujud. Soalan minta lain, kamu tulis lain. Okey, kerana kamu tidak memahami kehendak soalan dan tidak memahami petikan. Kamu tak faham petikan. Kamu tak baca petikan. Okey? Kamu tak baca petikan, sebab tu kamu akan berlaku kesilapan nanti dalam menulis karangan. Okey, baik. Dekat sini, okey, fahami kehendak soalan. Okey, selepas kamu dah tahu apa kehendak soalan, okey, kamu kena baca petikan. Okey, masyarakat prihatin. Kes kecurian telah berlaku di Taman Aman. Penduduk Taman Aman mengambil tindakan mengawal keselamatan penghuni. Kawalan keselamatan tersebut disertai oleh semua penduduk berbilang kaum. Okay. Kawalan ini menyatukan penduduk setempat. Okay, baik. Ini adalah cerita asas dia. So, maka tadi, bila nak fahami kena soalan, kamu kena baca semua sekali. Saya dah katakan kena baca semua sekali. Okay, bila dah baca semua sekali, maka kamu tahu tugas kamu kena buat karangan berdasarkan gambar dan frasa. Okay, kamu lihat juga apa gambar dan frasa. Ada 4 situasi kat situ. Nanti kamu ceritakan secara satu persatu berdasarkan gambar mengikut dalam satu perenggan demi perenggan. Okay, baik. Okey,
Seterusnya dalam rangka karangan, yang pertama kamu kena ada pendahuluan. Okey, di sini pendahuluannya dia telah berikan kes kecurian telah berlaku di Taman Aman. Penduduk Taman Aman mengambil tindakan mengawal keselamatan penghuni. Kawalan keselamatan tersebut disertai oleh semua penduduk berbilang tahun kalau ini menyatukan penduduk setempat. Okey. Ini contoh pendahuluannya lah. Okey, baik. Daripada mana dapat pendahuluan ni? Biasanya kita akan dapat daripada awal cerita. Okey, awal cerita. Awal cerita. Ataupun kita boleh dapat daripada soalan tersebut. Daripada soalan. Kehendak soalan tu dia dah cerita. Itu adalah pendahuluan. Okey. Lepas ada pendahuluan, mesti ada apa? Okey, pandai. Mesti ada isi utama dan juga idea sampingan. Baik, kita lihat. Okey, ini dah siap pendahuluan, kita dah siap perenggan pertama. Okey, kita lihat perenggan kedua pula. Okey. Dalam perenggan kedua telah diberikan gambar dan juga frasa. Okey, kamu lihat kat sini, ni adalah gambarnya. Okey, dan ni adalah frasanya. Okey. Baik, kamu lihat gambar tu dulu. Okey, ada beberapa orang. Okey, lepas tu beberapa orang ni frasanya kat sini mengadakan taklimat skim rondaan sukarela, itu yang pertama. Yang keduanya, dia membahagikan tugas. Okay. Daripada gambar ni, kamu kena pindahkan maklumat tersebut dalam bentuk ayat. Okay. Gunakan kreativiti dan kemahiran berfikir dalam membina ayat berdasarkan situasi dan juga gambar. Kamu kena gunakanlah, kamu kena fikirkan. Okay. Okay. Nanti sebelum nak buat karangan nanti, okay, saya akan suruh kamu buat macam ni dululah. Kamu cuba reka ayat pertama, kedua dan ketiga dan sebagainya. Okey. Ayat yang pertama, perenggan kedua, mengadakan taklimat skim rondaan sukarela. Okey, bagaimana nak buat ayat? Okay, ini contohlah ayat saya ya. Okey, bagaimana nak buat ayat? Kamu kena gabungkan, kamu kena dalam ayat kamu mesti ada mengadakan taklimat skim rondaan sukarela. Okey, cuba kamu. Okey, ini sebagai satu contoh ayat saya. Okey, dalam ayat saya. Okey. Contoh ni ayat saya. Ahli jawatan kuasa penduduk Taman Aman yang diperkarakan oleh Encik Johan telah mengadakan satu taklimat. Ni contoh ayat saya lah. Okey. Okey, kamu lihat dekat sini. Okey. Kamu lihat di tengah ni. Ni mungkin orang yang mampu menuliskan. Okey, ni kamu taruhlah nama nanti. A ke, B ke, C ke, D. Encik A, Encik B, Encik C, Encik D, Encik E contohnya. Okey. So kamu contoh, kamu buatlah macam ni. Ahli jawatan kuasa penduduk Taman Aman yang dipenuliskan oleh Encik Johan telah mengadakan satu taklimat skim rondaan sukarela. Okey. Itu selesai ayat pertama. Manakala ayat kedua membahagikan tugas. Mungkin kamu boleh buat macam ni. Dalam sesi taklimat skim rondaan sukarela, Encik Johan telah membahagikan tugas mengikut tugasan masing-masing. Contoh, dalam taklimat tersebut, Encik Johan telah membagikan tugas kepada setiap ahli jawatan kuasa. Contoh macam tu. Kamu kena gunakan frasa yang diberi. Contoh, mengadakan taklimat skim rondaan. Kamu mengadakan taklimat skim rondaan. Ni membahagikan tugas. Dekat sini pun membahagikan tugas. Okey, baik. Nanti kamu kena buat macam ni dululah. Okey, macam ni dulu. Okey. Seterusnya, itu perenggan yang kedua tadi. Sekarang kita lihat perenggan ketiga. Okey. Lepas dia dah bahagikan tugas, okey, kamu kena lihat pula gambar. Ingat lagi sekali. Kena lihat gambar dan juga frasa. Ada dua frasa kat sini. Okey, frasa yang pertama, mengikut giliran. Okey, ingat ya, jika nak menulis karangan nanti, kalau ada menggunakan nama orang, pastikan nama orang yang kamu pilih itu adalah sama semua sekali. Jangan contohnya tadi kamu kata orang tu Encik E dalam perenggan pertama, tiba-tiba perenggan kedua jadi Encik B. Tak boleh. Kalau contohnya, katakanlah nama orang yang pertama ni Encik Lim, kamu akan terus kena guna nama Encik Lim sampai perenggan ketiga, sampai habis jika kamu menggunakan orang yang sama. Contohnya yang pakai songkok ni kita panggil lah Encik Ismail. Okay.
Kalau ada gambar Encik Ismail di 44 perenggan, kamu kena guna gambar nama Encik Ismail sama juga untuk orang yang ini. Okey, baik. Enggak ya, jangan tukar-tukar nama orang. Saya perasan, bila saya tanda karangan, perenggan pertama, katakanlah ada 2 individu. Perenggan pertama kamu guna nama Haikal dan juga Syami. Tapi bila perenggan kedua akan bertukar nama. Contoh Afiq dan juga Raya. Contoh, itu tak boleh. Kamu kena guna nama yang sama juga. Okey, contoh di sini. Okey, mengikut giliran. Contoh apa ayat yang boleh dibuat mengikut giliran? Okey, ini ayat saya. Berdasarkan perbincangan mereka semasa sesi taklimat, mereka telah ditugaskan menjaga pusat kawalan skim rondaan sukarela mengikut giliran ataupun berdasarkan taklimat yang telah dilaksanakan. Mereka telah ditugaskan untuk menjaga kawasan persekitaran taman aman mengikut giliran. Okey, contoh. Itu adalah ayat yang saya fikirkan. Okey, dah buat mengikut giliran. Okey, lepas tu ayat dekat sini, frasa kat sini, membuat rondaan pada waktu malam. Okey. Mungkin kamu boleh nyatakan Encik A, Encik B dan Encik C telah ditugaskan untuk membuat rondaan pada waktu malam di kawasan perumahan tersebut. Okey, ataupun Encik A, Encik B dan Encik C telah berkumpul di depan pusat kawalan skim rondaan sukarela SRS pada waktu malam untuk membuat rondaan. Contohnya macam itulah. Contohnya macam tu. So, kamu kena kaitkan gambar. Kena lihat gambar dan juga lihat frasa. Lepas tu gabungkan frasa dan gambar, jadikan dia sebagai satu ayat. Okey, itu perenggan yang ketiga. Seterusnya kita lihat perenggan yang keempat. Okey, nampak di sini? Okey, saya dah nyatakan tadi, kamu kena lihat gambar dan juga frasa. Okey, dekat sini ada 2 orang anggota polis dan 2 orang sukarelawan yang membantu untuk apa? Untuk apa? Kamu kena lihat gambar ni. Sekarang polis ni naik motor, lepas tu bawa lampu sulur. Okey. Ni bawa apa ni? Pemukul. Okey, tak kisahlah kamu kata pemukul ke, tetapi ni bukan pemukul dia. Jota. Jota. Okey, baik. So, maka kamu lihat, okey, tengok ni kawasan persekitaran. Okey, dekat mana kawasan ni agak-agak. Okey, baik. So, maka dekat sini kamu boleh membina ayat. Okey, penduduk ataupun ahli jawatankuasa ataupun persatuan penduduk Taman Aman telah mendapatkan bantuan polis dalam melaksanakan rondaan tersebut. Okey, contoh macam itulah. Okey, ni contoh ayat saya. Penduduk Taman Aman telah mendapatkan bantuan pihak polis dalam menjalankan rondaan tersebut. Okey. Okey, lepas tu ayat seterusnya. Okey, mereka bersama-sama membuat rondaan di kawasan sekitar. Mereka bersama membuat rondaan di kawasan sekitar. Kawasan sekitar apa? Kawasan sekitar Taman Aman. Okey. Tujuan apa dia nak buat rondaan kawasan sekitar? Dekat mana contohnya? Kamu kena fikirkanlah dekat sini. Okey ya? Okey. Saya rasa kamu dah mula nampak gambaran dah. Kamu kena wujudkanlah pemikiran kamu. Kena berfikir. Tengok gambar, tengok betul. Baik. Seterusnya penutup. Okey. Penutup di sini. Okey. Terima kasih kepada pihak polis. Tiada lagi kecurian. Okey. Bagaimana kita nak menyusun ayat? Menyatakan kita nak mengucapkan terima kasih pada pihak polis. Okey. Contohnya, kamu lihat. Okey. Mereka mengucapkan terima kasih kepada pihak polis kerana membantu menjalankan rondaan. Itu contoh ayat saya. Ini ayat seterusnya. Penduduk Taman Aman mengucapkan terima kasih pada pihak polis kerana membantu mereka menjalankan rondaan. Okey. Tiada lagi kecurian. Bagaimana kita nak buat ayat ni? Tiada kecurian. Okey. Kerjasama antara penduduk Taman Aman dan pihak polis dalam melaksanakan rondaan akhirnya membuahkan hasil di mana tiada lagi kes kecurian berlaku. Contoh macam tu. Kamu kena tengok gambar, kena fikirkan
dan cuba kamu berada dalam situasi mereka. Kamu kena bayangkan kamu berada dalam situasi mereka, baru kamu boleh menyatakan maklumat, menjadikan isu itu lebih menarik. Okey, itu adalah panduan bagaimana kamu untuk membina karangan, membina kerangka karangan dengan baik. Okey ya? Okey, baik. Ini adalah tugasan kamu pada hari ini. Okey. Daripada kerangka karangan yang kita buat, perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga dan perenggan keempat, kamu pindahkan maklumat dalam dalam bentuk karangannya. Okey, kalau bentuk karangan. Okey. So tadi perenggan pertama kamu dah bina ayat, okey, maka kamu tulis dekat sini perenggan pertama. Perenggan kedua dah bina ayat, kamu tulis kat sini perenggan kedua. Perenggan ketiga dah bina ayat, tulis kat sini perenggan ketiga. Perenggan keempat dah bina ayat, tulis kat sini perenggan keempat. Okey, baik. Saya nak terangkan lagi sekali. Okey, kamu kena sambung lah. Kamu kena tulis daripada sini sampailah sini. Contohnya ni. Okey, katakanlah dah habis ayat perenggan pertama. Apa yang perlu kamu buat? Boleh tak kamu sambung sebelah sini? Sambung kat sini. Dah habis perenggan pertama, kamu nak buat perenggan kedua. Saya tulis P2. Okey, boleh tak kamu nak sambung perenggan kedua kat sini? Boleh ke tak boleh? Tak boleh ya. Kamu tak boleh sambung perenggan kedua dekat sini. P2 kena kat sini. Okey. P2 kena mula kat sini. Ni P3 perenggan ketiga kena mula kat sini. Dan juga P4 kena tulis kat sini. Okey ya. Okey, baik. Ni perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat. Apa-apa mana-mana perenggan pun kena mula daripada perenggan yang baru ya. Jangan sambung dekat sini. Okey, itu bagaimana cara nak menulis karangan. Okey, dah dapat kan? Okey, daripada perenggan pertama, idea kamu dapat perenggan pertama, kamu pindahkan dalam bentuk di sini. Kamu pindahkan dekat sini. Perenggan pertama tadi idea. Perenggan kedua punya idea kamu pindahkan dalam bentuk sini, dalam bentuk ayat. Perenggan ketiga pun sama juga dan perenggan keempat pun sama juga. Okey. Nanti dalam ayat ni nanti dalam bentuk karangan nanti kamu kena ubah suai sedikitlah untuk menjadikan karangan itu lebih menarik, lebih gramatis dan lebih cantik untuk kita baca. Untuk lebih sedap kita baca. Maka sedikit sebanyak kamu kena buat susun atur karangan tu menggunakan kreativiti kamu dalam membina dan menjadikan karangan itu lebih menarik untuk kita baca. Okay, itu adalah tugasan kamu pada hari ini. Okey. Kalau ada apa-apa masalah dalam nak laksanakan, nak menulis karangan, kamu boleh bertanya pada saya. Ingat ya. Sebelum saya terlupa. Ini kesilapan yang selalu kamu buat. Kamu akan buat point-point dekat sini. Okey, kamu akan buat point-point. Okey, dalam karangan dia tak ada point-point 1, 2, 3, 4 tak ada ya. Dalam karangan dia tak ada yang ni. Dia tak ada point 1, 2, 3, 4. Kalau kamu buat, kamu padam ya. Kamu jangan buat point 1, point 2, point 3, point 4. Okey, faham? Okey, itu saja untuk pada hari ini. Okey, itu. Kita jumpa lagi pada hari esok. InsyaAllah sampai terbaring dia. Sampai dengan tisu dia nak buat karangan. Okey. Kalau ada apa-apa masalah, beritahukan, maklumkan saya. InsyaAllah saya akan cuba bantu kamu. Okey, itu saja untuk tugasan kita pada hari ini. Okey, kita jumpa lagi insyaAllah pada hari esok. Assalamualaikum.